hari ini kita seperti yang dijanjikan, kita buat satu laporan kepada Bank Negara kerana perkembangan dan kenyataan yang dibuat beberapa hari yang lepas jelas menunjukkan bahawa ada pelanggaran undang-undang melalui Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001 or Anti-Money Laundering Act 2001, Section 31 Akta yang menyebut, I think this is yang paling penting ialah sama ada seseorang itu terlibat secara langsung atau tidak langsung kalau ada sebarang transaksi yang melibatkan apa-apa hasil dari aktiviti haram, jenayah, pembalakan haram dan sebagainya, dan jika seorang yang menerima wang itu tanpa alasan yang munasabah, dia tidak semak dari mana datang wang itu. Apabila sesuatu wang itu dipindahkan daripada akaun bank yang telah dibekukan, and on top of that was subject to an investigation, when that money was transferred, there are a series of forms and information that would have to be relayed to the receiving bank. So the receiving bank in Malaysia would have known from the very beginning that this money is coming from a source, an account that has been frozen because the source was suspect. And therefore automatically by section 14B perlulah dilaporkan kepada Bank Negara supaya disiasat serta-merta. Kalau tengok kepada wang 40 juta ini, jelas bahawa sudah ada siasatan yang dilakukan terhadap wang ini berkaitan dengan pembalakan dan juga salah laku rasuah yang dituduh melibatkan Ketua Menteri Sabah. So automatically by that virtue, and on top of that the money was frozen and was subject to an investigation in Hong Kong, and there were other allegations surrounding the transfer, including bank accounts and Swiss and so on, adalah menjadi tanggungjawab bank yang terbabit. Automatically, if you work in a bank, their standard operating procedures would have dictated that this would be flagged up as a possible money laundering, and therefore would have to be reported to Bank Negara. Saya juga ada sebut mengenai Section 16 kurungan 3, iaitu mengenai pengenalpastian pemegang akaun. It is the duty of the bank to make sure that as and when there is a suspicion about the identity or the background or the activity of the account holder, it must be investigated, especially in cases where the account holder is a nominee or a frontman or an agent. In this case, Perdana Menteri Datuk Seri Nazri sendiri telah mengatakan bahawa wang ini adalah untuk UMNO. Pada masa yang sama, Datuk Seri Wilfred pula menyebut bahawa ia tidak pernah masuk ke dalam akaun UMNO. Sebaliknya, ia hanya dimasukkan ke dalam akaun seorang pemimpin UMNO. Dan on top of that, Datuk Seri Laji Mukin semalam menyebut bahawa kepimpinan UMNO tidak ada seorang pun yang tahu. So this falls under Section 16 kurungan 3 kerana jelas bahawa pemimpin UMNO, I call him X now, whoever this X is, he was acting as a frontman on behalf of UMNO. When he is a frontman, his background, source of income, his activity must be investigated, and the source of the money by act must be traced and ascertained that it did not come from illegal activities. Saya juga telah menyemak daripada bulan Ogos 2008, iaitu bulan Michael Chia ditahan, sehinggalah tahun 2010, sebarang transaksi yang melibatkan mata wang asing ataupun ringgit Malaysia di antara pemas tautin ataupun residen dengan bukan pemas tautin atau non-residen, atau transaksi di antara akaun Malaysia di dalam Malaysia dan luar negara adalah tertakluk kepada peraturan mata wang yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia melalui perkeliling ECM 4. ECM 4 menetapkan bahawa sebarang transaksi seperti itu yang melebihi RM200,001 hendaklah dilaporkan melalui satu borang khas kepada BNN. Jadi oleh kerana pemindahan itu berlaku, saya kira di antara tarikh Ogos 2008 to 2010,
because by 2009 it was already a subject to an investigation, maka perlulah menjadi tanggungjawab kepada Bank Negara sama ada untuk menyiasat apakah borang itu telah pun dihantar. Saya menyebut kepada pegawai yang menerima daripada Bank Negara bahawa kita merasakan ada asas yang kukuh untuk dimulakan siasatan. Asas-asas itu dinyatakan dan siasatan ini perlulah melibatkan semua yang telah terbabit. Seperti yang saya namakan, pertama, ia perlu menyiasat Datuk Seri Musa Aman, Ketua Menteri Sabah. Ia juga perlu menyiasat Datuk Seri Nazri Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kerana jelas ia mempunyai maklumat yang lebih daripada orang lain. Dan berdasarkan kepada akta, sesiapa yang mempunyai maklumat tetapi tidak melaporkan kepada Bank Negara Malaysia dikira bersalah. Begitu juga perlu disiasat adalah pemimpin UMNO X yang disebut sebagai oleh ahli Parlimen Tuaran sebagai penerima wang 40 juta ini kerana ia pergi ke akaun pribadinya. Perlu juga disiasat berdasarkan peruntukan undang-undang di dalam akta, every single other UMNO leaders who were in the know. Dan akhir sekali perlulah juga disiasat our good friend Michael Chia, because it's ridiculous that for the last 4 years he has been a household name as far as the biggest donation ever perhaps from a single person to a party, tapi sampai sekarang beliau tidak, he is not a subject to any investigation that I'm aware of. Dan saya ada menyebut kepada wakil Bank Negara tadi bahawa the integrity and reputation of the central bank is at stake. Because of the swift actions previously on some of alleged breach of the banking laws, I think the public will expect exactly the kind of swift action that they would have to take on UMLA, especially when this kind of offences are a lot more detrimental to the reputation of the country.